ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وأعيذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. Kata musannif rahimahullah ta'ala, dan tiada jadi kafir juga orang yang berkata jadi riba jika sudah maklum hendak bayar lebih walaupun tidak disyaratkan dalam akad. Kerana demikian itu ialah pada mazhab Hanafi, maka tiada jadi kafir keduanya kerana itu masalah tidak ijma' ulama. Dan sekalian, syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia Dia, anugerah daripada Dia semata-mata masih memberikan peluang pada kita ada atas muka bumi Dia. Alhamdulillah, beri kita macam-macam nikmat, boleh hidup, melihat, mendengar, cakap, ada kedekat, ada kehendak, berbagai usaha ikhtiar boleh kita pilih untuk meneruskan kehidupan kita. Alhamdulillah, dan Dia pilih kita pula dapat Islam. Melalui Islamnya mak ayah kita, alhamdulillah, diberi pula nikmat istimewa boleh berada dalam keadaan taat, jauhkan daripada maksiat. Alhamdulillah, diberi lagi nikmat ada keinginan, kehendak nak belajar dan nak faham ajaran agama ni agar benar-benar hidup kita sebagai orang beragama. Alhamdulillah, khasnya diberi kita untuk belajar dan faham berkaitan akidah, berkaitan bab-bab yang boleh rosakkan akidah. Mudah-mudahan tepat fahaman akidah kita. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita kehalobaan, minat, kelapangan masa, kesihatan pula berjumpa malam ni untuk kita meneruskan bacaan daripada kitab Risalah Firidah. Kita masih duk bicara bab riba. Dia kata juga tak jadi kafir orang yang berkata jadi riba jika sudah maklum dengan hendak bayar lebih walaupun tidak disyaratkan dalam akad. Kerana demikian itu adalah pada mazhab Hanafi. Baik. Faham ayat dia dulu. Dia kata tak jadi kafir juga orang yang kata jadi riba jika sudah maklum. Dia kata boleh jadi riba kalau ada satu hutang ni dah maklum, yang hutang ni hendaklah bayar lebih walaupun tak syarat dalam akad. Ada orang kata yang tu jadi riba dan dia haram. Dia kata jadi riba kalau dah memang maklum kena bayar lebih, sekalipun tak sebut pada akad, tapi understood mesti kena bayar lebih punya. Ada orang kata yang tu jadi riba, sekalipun kalau ada orang jadi riba, ada orang kata yang tu jadi riba. Bila jadi riba tu satu hal, lepas tu dia halalkan benda tu. Dia halalkan benda tu. Murtad tak murtad? Tu isu kita tu. Isu kita kalau benda yang memang jadi riba dengan ijma'. Dengan ijma'. Tak mana jadi riba dengan ijma'. Setiap hutang yang kena bayar lebih. Sekalipun tak disyaratkan pada akad. Yang tu ijma'. Yang tu ijma'. Adapun riba, jadi riba kalau hutang yang disyaratkan kena bayar lebih dengan syarat ada persetujuan untuk bayar lebih dalam akad. Yang tu tak ijma'.
Pasal yang tu mazhab Syafi'i je. Yang syaratkan untuk jadi riba tu mesti akad tu ada dalam, mesti ada bayar lebih tu dalam akad. Ada pun yang memang disepakati dalam akad ke tak dalam akad, adakah apa saya sebut ni, ada pun yang memang jadi riba walaupun tak disepakati kena bayar lebih dalam masa akad, tetap kena bayar lebih. Yang tu jadi riba, ijma' atau pendapat Hanafi. Hanafi. Yang tu ijma'. Apa saya sebut terbalik-balik orang ni, astagfirullah. Pasal kaedah kita nak faham tu mana yang jadi riba dengan ijma' tanpa ada khilaf. Tanpa ada khilaf, orang menghalalkan riba tu murtad. Tu asal kita punya cara tu. Jadi kalau ada riba mungkin dalam mazhab Hanafi saja, ataupun yang ni mazhab Syafi'i saja. Kalau yang tak ijma', yang tu kalau ada orang halalkan, dia memang berdosa lah. Tapi atas kata tak ijma', kata dia adalah riba, menghalalkan tu dia tak jadi kufur, tapi berdosa lah. Kita bukan nak bicara bab berdosa ni, kita bicara masalah adakah jadi murtad tak murtad tu. Jadi antara isu kita duk bicara ni, nak ambil faham ni apa dia? Asal kita dalam mazhab Syafi'i mesti kena setuju antara orang berhutang dan beri hutang untuk bayar lebih, khasnya pada orang yang berhutang tu dalam akad baru jadi riba. Itu mazhab Syafi'i. Boleh faham kan? Kalau katalah tak sebut pada akad, yang ni yang nak sambung ni. Kalau tak sebut pada akad, tapi tak sebut pada akad, bagi hutang 100,000 okey lah. Tapi dah jadi ma'ruf dah. Kalau baik dua orang ni ataupun dalam satu masyarakat tu, memang hutang tak akan bayar sebanyak mana yang berhutang. Bahkan kalau 100,000 biasanya dia katalah dia ada had dia, setahun bayar apa? Setahun 105,000. 2 tahun 110,000. Katalah ada macam tu kan. Tak sebut pun dalam akad, tapi memang ada lebih. Riba tak riba? Kita dalam mazhab Syafi'i walaupun sedia maklum, tapi kalau tak sebut dalam akad tak jadi riba. Tapi kalau mazhab Hanafi riba. Mazhab Hanafi riba. Pasal dia tak syarat sebut dalam akad. Jadi asal nak sebutnya ialah jadi kalau ada orang menghalalkan riba yang kena memang hutang yang memang kena bayar lebih, tapi tak syaratkan tu dalam akad, dia halalkan benda tu, tapi sedia maklum memang nanti kena bayar lebih, tak jadi murtad. Pasal apa? Yang tu masih tak jadi riba dalam mazhab Syafi'i. Jadi dia tak ijma'. Yang tu nak faham tu. Kenapa ni? Kerana tak jadi kafir ni sini. Kerana demikian itu adalah pada mazhab Hanafi. Kerana yang ni dalam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dia aci apa hutang, ada je bayar lebih, walaupun sukarela daripada pihak orang yang berhutang tu untuk beri, ambil lebih tu adalah riba. Apa-apa ada lebih tu nama dia riba. Ataupun hutang tak sebut apa-apa dalam akad, tapi sedia maklum memang kena bayar lebihnya. Mazhab Hanafi yang tu dah dikira riba. Pasal memang mazhab Hanafi dia tak ada syarat apa-apa pun untuk nama riba. Aci hutang bayar lebih riba, walaupun datang dengan sukarela daripada pihak orang yang berhutang untuk memberi sesuatu pemberian pada orang yang berhutang pada dia. Boleh. Pasal memang ada umum hadis sebut kullu qardin jarra manfaatan. Setiap hutang, yang hutang ni boleh menarik manfaat, dia adalah riba. Kita mazhab Syafi'i kullu qardin jarra manfaatan ni fahuwa riba, ai iza aqada, iza zakaraha, dia sebutkan manfaat itu fi sulbil aqdi, pada diri akad tersebut. Bah sulpi apa panjang, kita sebut lagi pun bukan faham mana. Macam mana pun atas kaedah kita nak jadi warak macam mana, tinggalkan mana syubhat. Maksudnya walaupun tak haram dalam mazhab Hanafi, tak haram dalam mazhab Syafi'i, tapi mazhab Hanafi haram, tetap benda tu berdosa. Dan memang ulama kita pun dalam mazhab Syafi'i sekalipun atas tak nama riba, memang dia tak riba.
Tapi bila ambil je lebih, cas di atas, tak bayar 2-3 tahun malam pun. Kita dah bagi contoh bab tu. Kenapa pagi tadi kan kita sebut bab tu, kena bayar lebih walaupun tak sebut pada akad, dia tetap haram pasal ambil harta orang dengan cara zalim. Nama dia. Baik. Jadi kata dia, masalah yang kita baca pagi tadi dengan masalah kita bicara ni, yang bagi tadi tak ada syarat apa-apa, yang ni tak syarat apa juga, cuma ada benda yang sudah maklum memang kena bayar lebih. Kita mazhab Syafi'i tetap tak panggil riba. Jadi kalau dia halalkan tu tak jadi kufur, tapi tetap benda tu berdosa pasal ada ulama yang mengatakan dia jadi riba. Alasan dia pasal apa? Pasal yang tu perkara tak diijma' oleh ulama. Okey, itulah. Jadi kita belajar atas disiplin nak kena murtad tak murtad ni kena tengok ijma'. Adapun kaedah kita belajar dalam mazhab, apa dia? Dah haram, janganlah cuba duduk dekat. Itulah. Sekalipun dalam kaedah kita mazhab Syafi'i, pandai kita buat hilah untuk tak jadi nama riba, tapi tetap minta bayaran lebih. Tak nama riba, tapi bayaran lebih. Masih haram. Nak sebutkan tu. Kaedah kita macam mana? Janganlah beranikan diri untuk buat benda haram, sekalipun benda tu, atau kita bicara bab riba ni, sekalipun dia bukan riba. Sekalipun benda tu bukan ijma' ulama. Contoh mudah. Tak ada wudu kan? Tak ada wudu, sentuh Quran. Kita mazhab Syafi'i haram. Sentuh Quran. Tak ada wudu, sentuh Quran. Ada mazhab lain pada Syafi'i kata boleh sentuh. Pasal Quran yang tak disentuh ni, atau tafsir kita mazhab Syafi'i, la yamassuhu illa al-mutahharun, tak boleh sentuh melainkan orang yang suci. Kita mazhab Syafi'i tanggung kata suci itu mesti ada wudu. Ulama tafsir dia pegang dengan usul asal ayat Quran tu, sebab nuzul kenapa ayat Quran turun. Yang kata Quran ni yang tak boleh disentuh ni malaikat tak boleh sentuh. Jadi bukan cerita tentang manusia. Jadi pada dia harus sentuh Quran walaupun tak ada wudu. Tak ada wudu. Tapi nak warak je ni. Memang tak ada Quran, tak ada wudu, susah sepegang. Hatta walaupun Hanafi. Contohlah. Pasal apa? Pasal di sisi Syafi'i adalah haram. Di sisi Syafi'i adalah haram. Dan kita akan keluar daripada khilaf tu. Pasal apa? Kalau tak ada wuduk sebut nanti orang mazhab Syafi'i tengok macam mana? Woi, apa ni tak ambil wuduk? Akan ada tu. Kita keluar daripada khilaf, tak ada siapa petikai kita buat. Kalau nak sentuh Quran mesti ambil wuduk, tak ada siapa pun petikai. Itu adalah keadaan terbaik. Pasal keluar daripada syubhah. Ada kaedah orang sebut ulama kita dalam qawaid fiqh ni, dia kata al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar daripada khilaf ni adalah mustahab. Apa maksud keluar daripada khilaf? Contoh masalah sentuh Quran tu, mazhab Syafi'i kena ada wuduk. Mazhab Hanafi contoh tak ada wuduk, boleh pegang Quran. Mazhab Syafi'i memang kena ada wuduk lah. Mazhab Hanafi ni dia walaupun dia Hanafi, tapi nak pegang Quran dia ambil wuduk juga. Itu istilah dia jaga khilaf. Pasal apa? Bila dia ambil wuduk, mazhab orang Syafi'i takkan kacau dia. Takkan kata apa-apa kat dia. Itu contoh. Contoh tu untuk mudah faham. Contoh misal lain. Kita mazhab Syafi'i, bismillah satu ayat daripada Fatihah. 7 ayat tu bismillah ayat pertama. Kalau mazhab Hanafi, memang Hanafi pun bismillah bukan satu ayat daripada Fatihah. Fatihah bermula dengan alhamdulillahirabbil alamin. Tu ayat pertama. Kalau mazhab Hanafi, dia tak baca bismillah dalam sembahyang, dia baca alhamdulillah, memang sah kaedah dia. Tapi kalau dia Hanafi sekalipun, untuk keluar daripada khilaf, jangan sampai ada orang mazhab Syafi'i nanti ikut, ada yang sampai tak nak ikut dia. Kalau sampailah jadi macam tu, nak keluar daripada khilaf tu macam mana? Janganlah tak baca, bacalah bismillah. Oh, salah. Pasal apa? Yang itulah istilahnya al-khuruju minal khilafi mustahabun. Kalau nisbah buat, kalau dalam masalah khilaf ni, buat jangan tinggal. Pasal ada ulama yang mensyaratkan kena buat benda tu baru jadi sah. Yang tu kena buat. Kalau dalam bab tinggal, kena tinggal benda tu. Walaupun ada ulama kata benda tu tak jadi haram, melainkan dengan ada buat sebab-sebab tertentu. Bila ada ulama kata kalau pun tak buat benda tu dia jadi haram, tinggal benda tu. Itu khuruj minal khilaf. Bahasa akademik ni kadang susah faham sikit tau.
Ngaji tersentak orang lari ni. Kalau ngaji dengan semangat, hanya motivasi tak apa. Ngaji nak proses tu. Apa maklumat yang ada, nak ambil hukum macam mana, nak boleh menilai macam mana. Oh, hak tu orang ngaji lari tu. Kalau takat dengan ceramah perempuan, tak ada masalah. Bagi kaedah tu. Berpinah macam mata, baru tahu. Sikit saya guna bahasa gitu kan. Boleh? Faham apa? Saya bagi dua contoh lah tu. Kalau ikut orang cerdik, satu contoh faham dah tu. Kan? Tapi kadang-kadang kita cerdik terlajak sikit. Dia kena 10 contoh, 20 contoh orang nak cerdik. Baik. Apa cerita ni? Bahasa mudah hari ni lah. Ngaji lama sikit lah. Itulah kan. Bagi contoh je. Memang kita jumpa fiqah ni, jumpa macam hal bab tu. Untuk keluar daripada khilaf macam mana? Itu terbaik. Contoh misalnya kan. Cocok vaksin. Contoh kan. Kan tak boleh contoh pun. Alay. Ada yang kata halal, ada yang kata haram. Saya bagi contoh mudah ya. Nak keluar khilaf macam mana? Cocok tak cocok? Pasal apa? Pasal ada yang kata haram. Kan senang itu. Relax. Agama kan susah. Bila ada khilaf macam mana? Tinggal. Bukan ada khilaf bagi cocok. Kan? Tambah pula kita tengok ada apa? Yang nak kena positif ramai. Tak bagi ubat apa pun. Tak kena cocok pun. Sembuh, elok je. Sihat. Antara kes baru dengan kes sembuh. Dengan yang telah sembuh. Dengan yang pernah kena cas. Yang pernah bergejala apa, yang pernah cas positif. Kes sembuh ni ratus ribu. Betul ke saya buat? Nanti tengok langkah tu. Betul tak betul? Ratus ribu. Dan tak ada ubat. Macam mana? Jadi terus tak ada ubat pun boleh sembuh. Ratus ribu. Jadi kedua apa cocok? Tambah pula ada pula yang cocok. Lepas tu dapat pula positif. Sakit pula tu. Mati pula macam tu. Macam mana? Cik pasal cocok. Saya beri misal. Jadi nak keluar pada khilaf macam mana? Pasal cocok. Saya bagi contoh. Faham tak faham satu hal. Nak istilahkan apa pun. Contoh. LGBT pun boleh bagi contoh macam-macam. Selamba bukan bagi contoh, terus praktik. Rupa dengan perempuan dengan rambut panjang, dengan suara dengan pungkok besar, pergi pasal itu. Lepas tu Islam jantan, memang jantan pun apa masalah. Islam awak ni salam, tak ada masalah. Memang jantan. Tapi dia pakai pakaian perempuan, pakai gincu, makeup, rambut panjang, pergi subang. Dia bukan contoh, praktik terus. Tak ada orang sanggah apa benda kan. Padahal tak ada khilaf haramnya pakai macam tu. Ke ada khilaf? Tak ada khilaf tu. Ijma' ulama' lelaki mana boleh pakai pakaian perempuan haram. Tu. Siap. Tak ada khilaf tu. Sekalipun yang pondan macam tu kan. Pondan lah tu. Pondan ke bapuk? Ni lah. Pondan. Bapuk lain. Bapuk. Boleh lah apa pun. Bila saya nak bagi contoh, tak ada khilaf tu. Tak ada orang bising, tak ada orang merepet pun. Tak ada ambil tindakan apa-apa pun. Kau nak bayar kena 25,000 kan. Penjara 25 tahun ni. Tak ada apa pun. Baik. Saya bagi contoh tu nak mahamkan mana ada khilaf, tak ada khilaf. Satu kaedah kita, bila bab ada khilaf ni, jaga khilaf tu. Tu saya sebut prinsip tadi, khilaf tu. Kalau khilaf buat, yang ni kata wajib kena buat, yang ni kata tak buat pun tak apa. Macam mana? Eloknya buat pasal apa? Bila buat, tak ada siapa bertikai kita pasal kita buat. Contoh misal, satu lagi. Sembahyang witir kita, mazhab Syafi'i, apa hukum? Sunat. Mazhab Hanafi, wajib. Nak buat ke nak tinggal? Buatlah. Keluar pada khilaf. Jadi kita tak sembahyang witir, orang mazhab Hanafi tak kata apa-apa kat kita. Macam apa? Betul dia? Dia macam kita. Macam apa? Dia jaga walaupun sunat pada dia, macam kita ke? Kita yang wajib pun tak apa nak jaga. Dia sunat dia jaga, tak pernah tinggal sama yang witir. Kemah tu. Sedih. Itu nisbah buat. Kalau nisbah tinggal misalnya, kita pergi India, mazhab Hanafi. Dia orang tak makan ketam, tak makan kerang, tak makan sotong. Kita makan ikan, tak apa dia orang. Tu dia main Malaysia, beli sotong, kerang, ketam, jamu ni makan depan dia macam mana? Nak keluar khilaf macam mana?
Memang dia tahu kita boleh makan, ni memang dia tak makan. Macam mana? Nak keluar khilaf macam mana? Tok Zam beli sotong, ketam masa dia ada. Saat kita tak ada balun lah. Betul? Nak keluar pada khilaf. Lagipun, dia tak seronok bila ada benda tu depan dia, pasal pada dia tak boleh makan. Boleh? Faham saya sebab apa? Saya bagi contoh banyak tu. Lagi, contoh. Binatang pemburuan misalnya. Binatang pemburuan. Bukan binatang pemburuan. Binatang, boleh makan tak boleh makan? Baru ni pun saya ada satu grup duk bincang bab makan tak makan binatang. Ayam boleh makan? Ayam boleh makan. Itik boleh makan? Angsa boleh makan? Rimau boleh makan? Kenapa? Rimau termasuk binatang yang ada kekuatan kuku mulut. Binatang yang ada kekuatan kuku dan mulut tak boleh makan. Binatang darat. Binatang yang ada kekuatan kuku dan mulut tak boleh makan. Kita dalam mazhab Syafi'i, antara binatang boleh makan adalah dobok. Dubuk. Hyena. Yang rupa macam anjing kurap badan. Dia punya buka Google lah tengok dubuk apa dia. Kita mazhab Syafi'i halal makan dubuk. Dubuk boleh makan. Dia tak ukur rimau ke, tak ukur serigala, tak. Ada gigi taring. Dubuk memang ada gigi taring, tapi gigi taring dia dhaif. Jadi dia tak ada kekuatan gigi. Dia tak macam rimau, tak macam anjing. Tak macam kera, tak macam beruk, tak macam monyet. Macam apa? Ada suruh kera monyet, orang senyum. Itu memang tak boleh makan. Macam apa? Ada kekuatan gigi. Dobok, kita mazhab Syafi'i boleh makan. Kalau mazhab Hanafi tak boleh makan. Dia termasuk dalam sabuk, binatang liar. Dia ada gigi taring. Kita kalau gigi taring sekalipun, tapi tak kekuatan tak ada, tak boleh makan. Tak boleh makan. Jadi saya sebab apa? Nak jaga khilaf macam mana? Makan tak dobok? Tak makan. Kita pun bukan pernah makan pun. Okey. Dengar pun kemang tengkuk siap dah. Bagus, siap. Contoh, ada benda yang ijma' halal makan pun kita tak makan. Makan apa contoh? Makan arnab. Tak nak lah, macam makan kucing kata dia. Ya Allah, memang arnab. Memang boleh makan pun dia kata macam kucing. Itu keluar pada khilaf ke? Itu kan keluar pada khilaf. Itu tengoklah siapa geli tengkuk tu salah tunjuk depan dia. Masak jamu je. Dia dah makan habis dia kata arnab ni. Orang tak makan pun tu jamu tu. Apa nak cerita ni? Contoh dobok. Sikit yang saya nak sebut apa benda ni. Duduk bincang, ada satu grup WhatsApp saya duduk bincang apa. Tupai boleh makan tupai? Kita jauhi ulama kita sebut lama dah tupai tak boleh makan. Diorang duk bahas ni. Diorang duk bahas. Tapi pelik kata bahas apa? Bodoh tak mengaji, payah kan? Tupai boleh makan? Memang ada kalangan kita yang balik-balik ngaji Mesir, balik Madinah kata tupai boleh makan. Mesir dengan Madinah mana pergi tanya tengok kan. Memang kata tupai boleh makan, halal kan? Halal makan tupai. Tupai mana yang boleh makan? Soal, kita duk dengar tupai tak boleh makan kan? Bagi alasan sikit, pasal apa tupai tak boleh makan? Kalau orang Aceli kan? Orang Aceli kata tupai boleh makan. Tupai bukan makan kotor, tupai tentang bersih. Makan buah-buah kayu, tak turun tanah pun, atas pokok je. Tak kotor pun. Silat lompat je, sepandai-pandai tupai melompat, jatuh juga ke tanah. Cekali-cekali je jatuh tanah. Makan bersih. Tentu kita tupai, boleh makan. Kenapa orang Melayu tak makan tupai? Orang asli pandai, cari asal sana. Kenapa makan ayam? Ayam makan kotor. Ya. Kenapa boleh makan ayam? Kenapa tak boleh makan tupai? Kita tak erti. Itulah ngaji nampak macam well educated people. Yang tu pun tak erti nak jawab. Siapa tupai tak boleh makan? Dia ada kekuatan gigi, kekuatan mulut. Kelapa dia boleh tepuk. Kelapa muda memang boleh tepuk. Kelapa muda tua boleh tepuk. Yang ada sabut pun dia boleh gigit. Tempurung tu pun boleh pecah. Ya. Kita kalau gigit sabut habis dengan gigi-gigi kita sepai, untuk tempurung boleh? Tak boleh, pecah mulut kita ni. Tupai boleh? Boleh. Durian boleh? Durian boleh tepuk. Satu tak boleh makan tupai. Dia ada kekuatan gigi. Walaupun bukan gigi taring. Gigi dia gigi kapak je. Gigi kapak, arnab pun ada gigi kapak. Kenapa arnab boleh makan? Kenapa tupai tak boleh makan? Jawab. Ya. Fakih sikit ni pekah ni weh.
Oh, kadang balik kumpulan tu elit-elit ni, tapi tak tahu saya kata apa. Yang tu pun tak kerti. Ya Allah. Saya malas nak jawab. Oh, jawab macam ni lah bahasa saya. Kalau dia dengar lah nasib lah. Garang punya ustaz ni. Alah. Ngaji lah. So ngaji tak nak. Dia WhatsApp. Apa saya nak sebut? Mana pergi tadi? Tupai. Arnab. Kenapa Arnab ada gigi kapak? Oh, dia makan kerek tu. Kenapa boleh makan arnab pula? Kan ada gigi kapak. Gigi kapak dia besar lagi daripada gigi tupai. Ya ke? Kenapa arnab boleh makan, tupai tak boleh makan? Arnab tu bagi dia kelapa tau. Dia boleh kikir tak? Kikir faham kikir? Dia boleh gigit? Boleh tokak? Boleh. Dia tak boleh tokak kelapa. Doyan? Silap mampus itu yang arnab mana tipu dengan doyan. Okey, siap, boleh faham. Satu, dobit tu memang sebut gigi taring. Sebenarnya bahasa ulama-ulama kita sebut bukan gigi taring. Satu ulama kita dia faham boleh dan dia boleh spesifikasikan tupai tak boleh makan. Maksudnya dia faham kekuatan tu kekuatan mulut. Bukan kekuatan mulut tu semestinya gigi taring. Gigi kapak sekalipun macam tupai. Ataupun kekuatan mulut tu dia bukan gigi pun. Bukan gigi taring pun, bukan gigi kapak pun. Apa dia? Paruh. Burung kakak tua boleh makan tak? Kenapa? Dia menyambar ke? Burung kakak tua pandai pula menyambar. Hingga tak tahan. Kan? Kenapa tak boleh makan burung kakak tua? Tengok paruh dia. Kenapa paruh dia? Kalau paruh dia bengkok. Bengkok ni kenapa? Takkan tak faham dalam kajian hayat kot. Ayam bengkok tak? Paruh dia. Kenapa paruh bengkok? Kenapa? Dia paruh bengkok mengisyaratkan struktur dia kuat. Dia boleh pepak kacang hazelnya kulit tu. Boleh pecah tau. Kita kalau gigit tu, gigi kita hancur. Satu tak boleh makan burung kakak tua. Bukan masalah dia menjambar tak menjambar. Masalah dia ada kekuatan mulut. Paruh. Semua burung-burung yang paruh dia bengkok tak boleh makan. Paruh bengkok. Itik. Ayam. Betik boleh lah, dia patuk. Pisang masak boleh. Muda tak boleh. Nyor. Terburung tak boleh dah. Nyor awan. Alah. Patuk sikit-sikit berhenti lah. Tak kuat dah. Answer tak kuat. Apa lagi nak sebut? Angsa, itik. Satu. Burung-burung yang paruh bengkok kuat. Burung yang paruh besar. Kenyalang. Burung kelicap. Kelicap tak boleh makan. Kenapa? Tengok paruh dia kuat tu. Burung raja udang. Burung kelicap paruh kuat ke? Burung cak ni makan. Burung cak boleh? Cak. Boleh. Boleh layang? Panjang nak saya cerita burung lah. Saya bagi prinsip juga tujuan nak kena. Okey. Kalau ke Arab dia kata ada satu rupa macam dia orang panggil tupai lah. Kalau ikut dalam kitab yang tu dia bukan tupai, terjemah Melayu kan panggil tupai, yang tu dipanggil sinjap. Ada baca sanjap. Sunjap ni buka Google, dia rupa memang macam tupai tapi bukan tupai kita. Tupai yang tu dia tak pandai tebuk kelapa. Dia tak boleh kopek pada doyan, tak boleh. Tupai tu makan anggur boleh. Makan betik boleh. Tapi kalau kelapa buahnya dia tak boleh tokak. Tupai tu boleh makan. Tu tupai, kalau bahasa Arab sunjap. Dia bahasa Inggeris panggil apa? Kalau tupai ikut kembang, tu kembang yang badan besar. Squirrel. Ya. Tak tahu. Masok, okey, itu masok lain. Squirrel lah. Ustaz nak Mesir tupai macam tu kan. Tupai tu kalau kat Mesir, kawan-kawan saya ada sebut lah. Dia memang bela kat rumah macam bela kucing. Nak lompat-lompat main ni. Dia makan buah tu, makan anggur. Betul tak? Ustaz tak saya tengok kat tu. Apa cerita ni? Tengok buka kamus lah, tengok sunjap macam mana. Tengok sekali memang macam tupai. Tapi tupai bukan tupai kita. Macam jangan kiah ala Farid. Tengok dog lagi makan biawak, jangan buat pasal. Macam tu lah beza dia.
Sana sunjap, sini tupai. Bahasa tupai tapi bukan tupai. Sana dop, sini biawak. Biawak bukan dop. Bukan. Dengar elok. Boleh? Faham? Ketam pun beza. Tu ketam. Ketam yang boleh makan, kita tak boleh makan. Mana ketam yang memang di laut, dia akan di darat, dia tak akan ke darat. Dia akan di laut, dia tak akan ke darat sama sekali. Sekali pun bertelur. Bertelur dia pun di daun. Tu boleh makan. Kalau yang bertelur ke darat, walaupun hanya aktiviti bertelur, macam penyu, tak boleh makan. Pasal apa? Walaupun dia binatang laut. Yang jantan tak pernah naik ke darat. Tapi tak boleh makan penyu. Pasal apa? Pasal sebetina dia nak bertelur naik ke darat dengan ikhtiar. Tak boleh makan. Okey, sikit isu-isu ni tu. Asal nak cerita khilaf tak khilaf apa betul lah. Ikan, udang, sotong, pergi ke sana sikit. Nyambil tu. Jadi asal nak cerita macam mana? Nak kena ijma' tak ijma'. Nak kena ijma' tak ijma' ni kena ngaji lama sikit. Ngaji lama sikit tu orang tanya berapa lama Ustaz? Takkan 3 bulan. Takkan 30 kali tengok YouTube dengan Facebook, mana mau. Duduk sekolah rendah pun 6 tahun, sekolah menengah 5, dah 11, kurang-kurang 11 tahun. Tu pun bodoh lagi tak 11 tahun. Sekolah keluar SPM pandai ke bodoh? Masih bodoh lagi. Bahasa Inggeris pun tak apa pandai, karangan pun tak apa nak pandai tulis. Matematik pun anak ajar terkebil-kebil nak ingatkan balik. Matematik. Itu 11 tahun belajar. Berapa lama nak ngaji pondok? Yang kata mengaji lama sikit tu 11 tahun cukup. Try tengok. Tambah pula kitab pun tak ada, dengar pula main-main, nota pun tak ada. Otak pun lembab. Sambil mengaji makan kacang. Otak kacang. Saja sebut itu. Duk pasang dia tak ke mana. Mana nak boleh tu. Orang bersungguh ni dengar elok-elok sebiji tu. Sampai dalam kitab pun tak ada pasal ambil dobit Tok Guru tu. Saya banyak saya sebut ni dobit Tok Guru ni. Kalau buka dalam kitab tu pun ada, tapi huraian Tok Guru tu sedap lagi, kita faham. Fakih kita tu pasal dia sebut tu. Bukan masa kita jumpa kitab tu. Baca kitab kan payah nak faham. Kelahi pula tu, orang ni faham macam ni, orang ni faham macam ni. Faham betul macam mana? Tengok guru kita sebut apa. Satu ngaji guru ni mahal. Jadi asal kita bicara nak syarah panjang sikit tu, masalah ada khilaf tak khilaf tu lah. Ada khilaf tak khilaf, mana yang panggil ijma' tak ijma' tu. Siap. Walaupun begitu, kaedah kita, walaupun masalah ijma' satu hal itu untuk ternyata mana kufur tak kufur. Macam mana pun macam mana. Keluar daripada khilaf-khilaf yang akan kelahi dengan orang ni adalah baik. Macam mana pun kalau memang yang tu khilaf mutabar, yang memang dibenarkan. Misalnya, kita pergi negeri tempat mazhab Hanafi, tengok kita baca kunut, macam mana? Dia pun tahu, kunut memang, Hazrat Syafi'i. Apakah Syafi'i? Apa? Torat, Naam pula dah, Arab lah apa? Ya apa? G. Apakah Syafi'i? G. Mereka Syafi'i kan mazhab. Apa cerita sebut urdu pula dah. Saya memang mazhab Syafi'i. Siap. Jadi yang tu kalau memang kalau kita mazhab Syafi'i, dia Hanafi, misalnya kita baca kunut, dia tak baca kunut, kita baca bismillah, dia tak baca bismillah, tak ada masalah. Kalau gitu Wahabi betul lah. Wahabi lain. Wahabi dia bid'ah kan orang baca kunut. Dia kata hadis dhaif. Nanti Ustaz, cakap jangan buat kurang ajak itu. Dia kata baca bismillah ni menyalahi sunnah. Dia kedebak-kedebuk ni kujah dia. Baca bismillah aja pecat daripada imam. Kacau ni. Yang tu masalah Wahabi. Wahabi pening. Sikit berkenalan dengan adik-adik kita juga tu, tapi dah sepusat-sepusin, pening, minum ketung kuat. Payah kita nak jenuh berbetik tu. Ada pun perbuatan. Itu dululah. Baca tu lagi tak berhenti 9 suku. Berhenti pukul 10 lagi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika badan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah rabbil alamin.
اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى